Status liputan vaksin di wilayah Sarawak sehingga 27 November 2021 adalah seperti berikut. Seramai 1,895,532 atau 92.8% penduduk dewasa di negeri Sarawak berumur 18 tahun ke atas telah diberi vaksin, sekurang-kurangnya 1 dos. Manakala 1,859,794 atau 91.1% telah diberikan dos lengkap. Seramai 259,648 atau 88.6% penduduk remaja telah diberikan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos, manakala 251,736 atau 85.9% telah diberikan vaksin dos lengkap. Ini menjadikan keseluruhan seramai 2,155,180 atau 76.5% penduduk wilayah Sarawak telah diberi vaksin sekurang-kurangnya 1 dos. Manakala 2,113,530 atau 75% telah diberikan dos lengkap. Status liputan di Parlimen Igan untuk daerah sehingga 26 November, seramai 27,266 atau 87.1% penduduk dewasa di kawasan ini telah diberikan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos, manakala 27,197 atau 86.9% telah diberikan dos lengkap. Seramai 3,988 atau 83.1% penduduk remaja telah diberikan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos, manakala 3,930 atau 81.9% telah diberikan dos lengkap. Ini menjadikan keseluruhan seramai 31,254 atau 86.6% penduduk di Parlimen Igan telah diberi vaksin sekurang-kurangnya 1 dos, manakala 31,127 atau 86.2% telah diberikan dos lengkap. KKM telah memulakan pemberian vaksin dos penggalak dan dos tambahan bermula 13 Oktober 2021. Tujuan pemberian dos penggalak adalah untuk memastikan imuniti yang diperolehi selepas menerima dos lengkap dapat dikekalkan untuk tempoh yang optimal, khususnya terhadap jangkitan varian Delta. Inisiatif ini juga telah dilaksanakan untuk mengekalkan peningkatan semula untuk mengelakkan peningkatan semula COVID-19 di negara ini, terutamanya di kalangan kumpulan berisiko tinggi termasuk petugas barisan hadapan kesihatan dan bukan kesihatan, warga emas berumur 60 tahun dan individu dengan komorbid, dan seterusnya memastikan perkhidmatan kesihatan terus berfungsi. Wilayah Sarawak merupakan negeri pertama yang melaksanakan pemberian suntikan dos penggalak dan dos tambahan pada 13 Oktober sehingga 27 November, seramai 620,180 atau 30.4% penduduk dewasa telah menerima vaksin. Jumlah penduduk sasaran bagi dos penggalak dan dos tambahan ini adalah 2,042,700 individu. Sarawak merupakan negeri yang mempunyai kadar dos penggalak yang paling tinggi dalam negara ini. Tahniah Sarawak. Sedikit dari 1 Januari 2021 hingga 27 November, sebanyak 29,809 kes kematian telah dilaporkan. Daripada analisis data kematian, risiko kematian COVID-19 dalam kalangan individu yang tiada vaksinasi atau tidak dapat vaksinasi lengkap adalah 17.9 kali ganda berbanding mereka yang mendapat imunisasi lengkap. Daripada jumlah kematian tersebut, hanya 3,994 kes atau 13.4% telah mendapat vaksinasi yang lengkap, manakala iaitu 5,817 atau 19.5% telah mendapat 1 dos vaksin atau 2 dos vaksin atau 2 dos tetapi tidak melebihi 14 hari dari tarikh dos kedua, dan 19,998 kes atau 67.1% lagi tidak divaksinasi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ingin bertanya lanjut berkenaan dengan dos penggalak vaksin COVID-19 ini. Kerana kalau berdasarkan statistik terkini Kementerian Kesihatan Malaysia, suntikan dos penggalak di negara kita hanya pada kadar 6.78% sahaja daripada jumlah individu yang lengkap dos vaksin, 2 dos vaksinasi, dan statistik ini menunjukkan kadar suntikan dos penggalak masih terlalu rendah. Keadaan ini amat tidak baik. Lebih-lebih lagi, dapatan kajian juga menunjukkan paras antibodi COVID-19 individu yang lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin boleh berkurangan melebihi 50% selepas 10 minggu. Soalan saya Yang Berhormat Timbalan Menteri, sejauh manakah tindakan yang diambil oleh kementerian bagi meyakinkan orang ramai supaya menerima suntikan dos penggalak ini, kerana sekarang ini berbagai persepsi negatif
yang kita dengar mengenai kesan sampingan vaksin dos penggalak ini, dan adakah kementerian bercadang untuk menjadikan vaksin dos penggalak ini sebagai mandatory kepada orang ramai untuk diklasifikasikan sebagai penerima dos vaksin yang lengkap. Lebih-lebih lagi sekarang ini wujud varian Omicron yang sangat bahaya daripada varian Delta sebelum ini. Dan berapa kerapkah dos penggalak ini akan diberikan kepada orang ramai? Adakah setahun sekali ataupun sekali dalam masa 2 tahun? Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Mohon pencerahan. 3 soalan tu, Abi. Ya, banyak soalan. Ya. Kita jawab yang penting. Tan Sri. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Igan. Itu menunjukkan Yang Berhormatnya sangat prihatin tentang perkara ni. Dos penggalak ni atau booster dose ni sangat penting. Sebab kajian menunjukkan setelah 6 bulan dan sebagainya, imuniti berkurangan. Dan kajian-kajian di luar negara, banyak juga negara yang telah buat kajian yang menunjukkan dengan adanya dos penggalak meningkatkan imuniti. Jadi dengan ini maka kuranglah jangkitan semula ataupun keterokan bila mendapat jangkitan. Saya percaya di negara kita ni ada sedikit kelekaan berlaku sebab masing-masing kita dah mencapai hampir 80% seluruh penduduk populasi di Malaysia ni mendapat dos penuh. Kita dah 77.7%. Jadi ada kelekaan sedikit situ yang menyebabkan rasa macam dah okey. Tapi kita mesti faham dengan kewujudan varian-varian baru yang tadi disebut Omicron ini, yang telah dijumpai di South Africa dan juga yang terkini di Hong Kong, dah dekat dengan kawasan kita. Sebab itu kerajaan hari ini begitu prihatin dan telah memulakan langkah-langkah kawalan ketat. Kawalan ketat, tidak membenarkan orang-orang daripada kawasan-kawasan yang tertentu yang ada jangkitan Omicron ini untuk datang ke Malaysia. Dan mereka yang datang akan dibuat ujian dan akan buat kuarantin selama 14 hari. Jadi saya nak terangkan sekali lagi bahawa pentingnya kita mengambil dos penggalak ini. Ini adalah untuk keselamatan kita. Sebab kita tak tahu. Saya bagi contoh Tan Sri yang dibetul. Contohnya Omicron ini. Ini adalah dikatakan satu varian yang mungkin lebih bahaya daripada Delta, yang mempunyai 32 mutasi protein berbanding dengan Delta yang hanya mempunyai 9 mutasi protein. Dan kita tak tahu. WHO telah menamakan dia Omicron B11529 ini dan telah menjadikan dia salah satu daripada VOC. Jadi kita tak tahu sejauh mana keterokan dia boleh menjadikan. Kita tahu sejauh mana vaksin boleh menangkis varian ini. Dan kita tak tahu juga rejim ubat yang ada sekarang adakah dapat merawat penyakit ini. Jadi sebab tu hari ini rakyat kena, walaupun kita telah kebanyakan telah berada di fasa 4 dan kita telah bebas sekarang bergerak dan telah mula mengadakan aktiviti-aktiviti sosial dan ekonomi, rakyat mesti kita sama-sama menyedari perkara ini. Ringkaskan. Supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada kena COVID sekali lagi dan menjadi keterokan yang lebih serius. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih.